Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Nasram bin Abdul Aziz, pelajar semester 5 Pendidikan Jasmani, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey. Sebelum saya memulakan kata, izinkan saya bagi 4 rangkap pantun untuk cikgu. Okey. Ingin rasa memakan kari cendawang, batang keladi. Girang rasa tidak terperi bertemu cikgu yang baik budi. Okey, ribuan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nik Azri yang juga merupakan Cikgu Pendidikan Jasmani di Sekolah Kebangsaan Bang Teng kerana sudi untuk diwawancara pada pagi ini. Okey, sebelum itu izinkan saya untuk merekod sesi wawancara ini. Izinkan saya untuk merekod sesi wawancara ini. Okey, boleh teruskan. Okey. Okey, saya ada beberapa soalan yang ingin diajukan kepada cikgu. Okey, untuk soalan pertama saya, okey, bolehkah cikgu ceritakan tentang latar belakang cikgu? Ya, terima kasih kepada Amirul Nasran kerana sudi tak menjemput saya untuk berkongsi ataupun berwawancara pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Soalan yang pertama saya dapat tadi ialah menceritakan tentang latar belakang. Saya akan memberikan secara ringkas berkaitan dengan latar belakang saya. Nama diberi Nik Kamarul Azri bin Mipah. Dilahirkan pada 9 September 1994 di Pasir Putih, Kelantan. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Jeram. Seterusnya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Jeram tingkatan 1 hingga 5. Lepas tu saya naik pada tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Tok Janggut, dan seterusnya saya melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang sains. Okey, itu saja berkaitan latar belakang saya. Okey. Untuk soalan seterusnya, okey, bolehkah cikgu kongsi apa yang membuatkan cikgu ingin menjadi seorang guru? Okey, untuk soalan kedua, ini merupakan soalan yang agak famous lah, terutamanya bila ini soalan yang saya dapat semasa interview. Kenapa awak nak jadi cikgu? Why you become a teacher? Okay. Kenapa saya nak jadi guru ialah merupakan minat saya daripada kecil lagi untuk menjadi seorang guru. Seterusnya, guru ini merupakan pendidikan ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Kenapa saya cakap pembelajaran sepanjang hayat? Contohnya, seorang guru tugas hakiki dia ialah dia mesti membuat rancangan pengajaran harian sebelum mengajar. Jadi, untuk memulakan sesuatu topik ataupun tajuk yang baru, guru seharuslah belajar dahulu dan memahami dengan sepenuhnya tajuk tersebut sebelum mengajar kepada pelajar dalam kelas. Itu merupakan ialah konsep pembelajaran sepanjang hidup. Dan yang ketiga, kenapa saya nak jadi guru ialah ini merupakan cita-cita mak saya. Dia nak tengok saya menjadi seorang pendidik. Okey. Yang seterusnya cikgu, okey, bolehkah saya tahu apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya? Okey, ciri-ciri kepribadian seorang guru. Guru merupakan orang yang penting dalam pembentukan diri seseorang pelajar, dan pelajar perlu menerapkan ciri-ciri murni dalam diri untuk memikul tugas yang mulia. Menurut Mok Song Sang 2003, guru adalah pendidik, pengasuh kanak-kanak yang akan menjadi warisan kebudayaan dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan negara pada masa depan. Di antara sifat-sifat peribadi yang perlu ada
yang perlu ada dekat seorang guru yang berjaya ialah yang pertama ialah sifat peribadi dia. Seorang guru yang baik seharusnya mempunyai sifat peribadi yang baik. Antara sifat peribadi yang baik ialah baik hati, jenaka, sabar, bertanggungjawab, yakin dan lain-lain lagi. Contohnya baik hati. Sikap seorang guru yang baik hati dan bertimbang rasa terhadap muridnya akan dihargai dan disukai oleh muridnya. Murid-murid akan merasa senang hati jika seorang guru tersebut dapat memahami mereka, terutamanya semasa proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Seterusnya, sabar. Seorang guru hendaklah mempunyai sifat yang sabar. Seorang guru mempunyai sifat yang sabar adalah guru yang boleh mengawal emosi diri. Guru ini tidak boleh marah ataupun melepaskan geram dalam apa juga keadaan pun. Seorang guru yang mempunyai kesabaran diri yang tinggi dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Seterusnya, tingkah laku dan contoh teladan. Seperti mana yang kita tahu, guru ini merupakan role model, contoh kepada pelajar. Maknanya, apa yang guru buat, pelajar akan ikut. Maknanya kalau kata guru menunjukkan teladan ataupun tingkah laku yang baik, pelajar akan ikut. Kalau kata teladan yang buruk, pelajar pun akan mengikut sebab guru sebagai role model. Contohnya, tingkah laku, guru adalah contoh teladan kepada murid. Oleh itu, guru haruslah mempunyai sifat-sifat yang terpuji yang boleh menjadi teladan kepada murid-murid untuk dicontohi. Antara tingkah laku guru yang boleh menjadi contoh teladan murid ialah menepati masa, berpakaian kemas, bersopan santun dan punya sikap positif. Okay, saya akan sentuh sikit berkaitan dengan menepati masa. Budaya dan amalan menepati masa adalah budaya mulia. Masa itu lebih berharga daripada emas. Jika seseorang guru sentiasa menepati masa untuk memasuki kelas, murid akan merasa senang hati kerana guru tersebut merupakan seorang guru yang tidak membazirkan masa. Dengan ini, murid akan mencontohi teladan guru tersebut dan dapat memupuk nilai yang baik dalam kalangan murid. Contohnya, kalau macam apa yang berlaku kat sekolah saya, sesi petang, budak akan ke surau untuk solat, biasanya akan solat. Dan apabila habis solat tu, akan ada waktu saya masuk kelas. Biasanya, saya akan masuk awal ke kelas, menunggu pelajar dalam kelas. Apabila pelajar nampak, okay, guru dah ada dalam kelas, ini mungkin boleh jadikan ianya sebagai satu teladan kepada dia. Maknanya lepas ni, diorang akan jadikan akan masuk ke kelas awal. Kerana guru masuk awal. Adakah sebab sepatutnya pelajar menunggu guru, bukannya guru menunggu pelajar. Iaitu sedikit berkaitan dengan ciri kepribadian seorang guru yang berjaya. Untuk soalan ke seterusnya, cikgu, okay, apakah ciri atau sifat yang cikgu perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul? Okey. Kita pergi kita sentuh soalan yang dianjurkan kepada saja, itu apakah ciri atau sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul. Contohnya, seorang guru hendaklah kreatif dan inovatif. Contohnya, dalam merancang dan mereka PDP agar menarik. Contohnya di dalam kelas, guru boleh menggunakan iaitu dipanggil elemen TMK. Elemen TMK iaitu menggunakan penggunaan ICT semasa PDP berlangsung. Contohnya penggunaan PowerPoint ataupun semasa dalam kelas juga guru boleh penayangan video kepada murid. Ini akan menarik minat pelajar untuk belajar. Itu yang saya boleh kongsikan. Seorang guru ialah perlu kreatif dan inovatif semasa mengajar dalam kelas. Seterusnya, guru juga boleh bercita-cita tinggi. Contohnya, apabila dah menjadi seorang guru, takkanlah nak jadi guru sahaja sehingga pension. Mungkin seorang guru bercita-cita untuk menjadi seorang pentadbir ataupun
berkhidmat di peringkat kementerian. Jadi seorang guru ni perlulah mempunyai cita-cita yang tinggi yang perlu ditanam dalam diri. Lepas ni mungkin aku akan bertugas menjadi seorang guru besar ke, menjadi pentadbir ke, atau mungkin berkhidmat di peringkat yang lebih tinggi, sama ada di peringkat PPD, Jabatan Pelajaran Negeri ataupun di Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, saya rasa itu saja berkaitan dengan soalan ini yang saya boleh kongsikan. Okay, untuk soalan yang seterusnya cikgu. Okey, ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru. Kan? Ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru. Okey. Untuk yang soalan yang seterusnya, ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru. Contohnya, yang pertama, yang paling penting ialah pengurusan masa. Kenapa saya tekankan berkaitan dengan pengurusan masa? Guru hendaklah sentiasa menepati masa. Sama ada masuk ke sekolah, jangan lewat. Kalau kata lewat ke sekolah, apa yang kita perlu buat ialah memberitahu ataupun memberitahu kepada pentadbir kita masuk lewat kenapa, mesti bersebab. Jangan kita sengaja masuk ke sekolah lewat. Itu yang pertama. Yang kedua ialah masuk kelas lewat. Juga merupakan pengurusan masa yang perlu dititik beratkan oleh guru. Kalau kata contoh, kalau kata guru tu masuk lewat ke kelas, pada waktu tersebut contohnya berlakulah insiden yang tidak diingini. Contohnya pelajar bergaduh dan berlakunya kecederaan. Jadi apa yang akan berlaku pada guru? Guru akan bertanggungjawab apa yang berlaku dalam kelas. Sebab semasa berlaku pergaduhan tersebut ialah pada waktu guru itu tidak masuk pada waktu yang sepatutnya, dia masuk lambat. Ini juga merupakan ciri-ciri ataupun sikap negatif yang yang perlu dielakkan oleh guru. Yang kedua ialah berkaitan dengan pengurusan emosi. Contohnya, pengurusan emosi, contohnya kalau kata seorang guru tu dia ada masalah, terutamanya contohnya bergaduh antara suami isteri ke, dan dia bawa masalah tersebut dekat sekolah. Jadi apabila dia mengajar dan mungkin biasalah pelajar akan bising dan dia akan rasa macam tak selesa dan dia akan lepaskan geram. Mungkin dia marah pada pelajar, secara tak sengaja dia lepaskan dia punya emosi yang sepatutnya benda tu masalah daripada rumah dibawa sampai ke tempat kerja. Itu tak sepatutnya berlaku semasa berada di sekolah. Ini berkaitan dengan pengurusan emosi. Jadi guru hendaklah pandai mengurus emosi dia. Dia tak boleh campurkan hal peribadi dengan hal kerja. Itu kira salah. Itu dia masuk dalam etika keguruan, kod etika keguruan. Berkaitan dengan pengurusan emosi. Okey, itu saja kod daripada saya berkaitan dengan ciri kepribadian yang tidak perlu ada pada seorang guru. Okey, terima kasih. Okey, untuk soalan seterusnya cikgu. Okey, apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru? Okey. Nasihatlah kepada bakal insan guru yang akan menjadi warga pendidik di alam lagi. Yang pertama ialah cabaran. Dunia pendidikan pada masa sekarang dengan dulu dah berbeza, tak sama. Cabaran sekarang lebih mencabar. Menjadi tugas seorang guru sekarang lebih mencabar. Contohnya, berkaitan dengan tugas mendidik pelajar sekarang tak sama dah dengan dulu. Contohnya macam dulu, guru boleh merotan pelajar ke, boleh marahi pelajar, boleh mencubit pelajar. Dan sekarang, guru tak boleh sentuh pun pelajar. Sekiranya guru sentuh pelajar dan pelajar mengadu kepada ibu bapa boleh report kepada pihak kementerian, dan ini akan menjadi dia akan nampak benda tu salah guru. Sedangkan salah anak dia, salah pelajar tersebut, tapi guru akan dipersalahkan. Sebab itu merupakan cabaran yang pertama berada di sekolah. Seterusnya, cabaran yang kedua, sekiranya
posting di sebab perbezaan di sekolah menengah dan sekolah rendah amat berbeza cabaran dia. Contohnya di sekolah rendah, cabaran dia guru yang berada di sekolah rendah ini merupakan ataupun memainkan peranan yang utama, pemain penting sebagai ibu bapa. Maknanya guru ni kena jadi ibu bapa semasa berada di sekolah. Kenapa? Sebab biasalah budak-budak sekolah rendah terutamanya darjah 1. Darjah 1 dia orang cakap dia baru nak adapt benda yang baru berada di sekolah. Mungkin ada yang kencing merata, kencing dalam seluar. Itu perkara biasalah. Itu merupakan salah satu cabaran dah untuk guru semasa dalam mendidik anak pelajar. Kita pergi pula kepada guru yang akan mengajar di sekolah menengah. Seperti mana kita tahu, guru merupakan seorang guru yang baru posting kan. Dia fresh graduate, darah muda juga. Dan pelajar juga darah muda. Jadi mungkin akan, kalau kita tengok biasanya akan berlaku lah, ada juga berlaku pergaduhan ataupun pergaduhan lah biasanya antara guru dan pelajar. Kenapa? Sebab biasanya pelajar tak boleh nak menerima lah teguran guru. Sebab ialah, kau cikgu umur berapa baru? Contohlah 24 kan. Saya dah umur 17, beza saya dengan cikgu tak banyak pun. Maknanya dah macam dia anggap cikgu ni sebagai macam kawan dia. Macam tu. Itu merupakan cabaran juga dalam mendidik pelajar. Seterusnya, guru hendaklah fleksibel. Apa yang maksudkan fleksibel ni guru? Contohnya guru hendaklah menguasai. Pada zaman sekarang guru hendaklah menguasai IT sepenuhnya. Kita tengok yang 2 tahun semasa era pandemik COVID-19, sekolah ditutup untuk untuk mengelakkan penularan berlakunya wabak COVID-19. Jadi sekolah ditutup dan digantikan dengan PDPR. Jadi semasa PDPR tu guru hendaklah menggunakan sepenuhnya ataupun menguasai sepenuhnya IT. Maknanya guru hendaklah tahu macam mana nak handle, nak buat GM, nak buat kuizi lah, ada live worksheet lah dan sebagainya. Jadi dekat situ guru hendaklah menguasai lah IT sepenuhnya. Sebab kita tak jangka, kita tak boleh jangka apa yang akan berlaku. Mungkin selepas ni, sekarang kita berada di era masih lagi dalam COVID-19, kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ni, dan mungkin era pendidikan akan berubah dari masa ke semasa. Itu sajalah yang saya boleh sampaikan pada pagi ini. Okey, saya rasa itu sahaja soalan yang saya ajukan kepada cikgu. Okey, sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nik Azri kerana sudi meluangkan masa mengikuti sesi wawancara kita pada pagi ini. Okey, segala kekurangan datang daripada saya dan yang kelebihan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih kepada cikgu kerana sudi diwawancara pada pagi ini. Cikgu. Okey, sama terima kasih juga kerana menjemput saya untuk berkongsilah berkaitan dengan profesi keguruan. Okey, itu saja.